Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan? Selamat datang ke webinar anjuran Galeri Diraja Tuanku Jaafar yang ke-7. Kami bermula pada 24 Jun yang lalu. Ketika itu Dr. Annabel Gallop membicarakan mengenai Cap Mohor Negeri Sembilan. Dan ini adalah salah satu aktiviti yang kami buat. Setiap bulan memang akan ada 2 webinar. Di awal bulan kita beri peluang kepada pelajar-pelajar sarjana untuk membentangkan hasil kajian mereka, dan di pertengahan bulan kita panggil ahli akademik untuk membincangkan suatu isu. Jadi hari ini kita bertuah tuan, kita dapat bersama-sama dengan Tuan Muhammad Nabil bin Ahmad Nadri, pelajar master UIA, dah tamat pengajian dalam master dan tengah tunggu untuk graduat tuan InsyaAllah. communication. InsyaAllah. Dan saya difahamkan saudara Nabil akan menyambung pelajaran di tingkat PhD USM. Dan hari ini kita akan membicarakan mengenai batu nisan Aceh di Tanah Melayu, sebab salah satu kajian yang inilah merupakan kajian tesis di peringkat master yang dibuat oleh saudara Nabil. Jadi kita serahkan kepada saudara Nabil untuk membicarakan batu nisan Aceh di Tanah Melayu. Silakan. Okey, terima kasih banyak pada Encik Khairish. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Jadi puji dan puji kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah memberi kita peluang untuk bersama-sama dalam sesi webinar ini. Dan matlamat kita pada hari ini lebih pada perkongsian. Jadi apa yang saya akan kongsikan bukanlah macam satu kajian yang baru, tapi lebih pada perkongsian apa yang telah ada dan maklumat-maklumat yang penting perlu kita tahu berkenaan dengan topik batu Aceh di Tanah Melayu. Okey, nak masuk ke slide. Mana share screen? Host disabled. Oh, sekejap. Okey. Okey, kita try. Okey. Mana? Okey. Okey. Jadi perbincangan kita pada hari ini, saya Muhammad Nabil bin Ahmad Nadri, akademik Jabatan Sejarah UIAM Gombak. Okey. Jadi asal ini ada beberapa definisi batu Aceh, kajian awal, asal usul, bentuk asas, tipologi, kronologi atau garis waktu, ragam hias, epigrafi atau pesuratan, bahan buatan batu Aceh, saiznya, taburan batu Aceh di seluruh tanah Melayu atau Malaysia, dan batu Aceh sebagai bukti kewujudan kerajaan, pemerintah dan penempatan di tanah Melayu. Dan terakhir sekali, ancaman terhadap batu Aceh. Inilah sedikit apa yang kita akan lalui pada sesi kali ini. Okey, jadi yang pertama, apakah signifikan kita berbincang ataupun berbicara mengenai batu Aceh pada hari ini? Okey, yang pertama adalah batu Aceh merupakan sumber prima, sumber utama ataupun di Malaysia. Okey, jadi batu Aceh ni merupakan sumber arkeologi yang menjadi pengabsah ataupun pendokong kepada sumber-sumber prima sejarah lain. Misalnya sumber pesuratan, hikayat-hikayat, rekod-rekod sebelum ataupun pada zaman kolonial, dan juga sumber lisan. Yang kedua, batu Aceh ini penting kerana ia membuktikan kewujudan sebuah masyarakat yang merdeka, yang maju, yang kompleks, dan yang penting yang dominan di negeri kita ini. Yang ketiga, batu Aceh ini penting kerana ia merupakan produk budaya yang berpotensi sebagai inspirasi pelbagai aspek peradaban masyarakat di tanah dan rantau kepulauan Melayu. Okey, kini masa akan datang selama-lamanya. Maknanya ia bukan merupakan artifak yang mati. Ianya merupakan satu
produk yang berpotensi untuk dikembangkan bentuknya atau falsafah yang boleh ditanggap daripadanya kepada produk yang ada pada hari ini dalam masyarakat kita. Apakah Batu Aceh? Okey. Apakah yang dapat difahamkan daripada Batu Aceh, istilah Batu Aceh itu? Jadi Gibbs dan Kramer menyatakan secara umum batu nisan bermaksud tanda. Jadi Batu Aceh ni adalah batu nisan. Asalnya Batu Aceh istilah yang lebih digunakan di Malaysia. Istilah ini antara yang paling awal berasal daripada misalnya Jeragan Abu Syukun di Perak, awal 1900. Dia merujuk secara tidak langsung batu-batu nisan yang diperbuat oleh orang Aceh atau milik orang Aceh yang meninggal di Perak, dikebumikan di Perak. Kemudian Winstead dan Linehan di British Malaya memanggilnya sebagai Melayu Acehnese type. Ada menggabungkan istilah batu nisan Melayu dan Aceh. Sirkom, HS Sirkom merupakan orang yang pertama kali membawa istilah Batu Aceh secara khusus dan ianya dimasyhurkan melalui karya agung magnum opus Othman Yatim. Tuan-tuan kalau mengaji berkenaan Batu Aceh ni mesti ada buku ni lah kan. Batu Aceh yang dibuat oleh Datuk Othman Yatim pada tahun 1989. Dan kemudian ini menjadi istilah umum merujuk kepada nisan dengan jenis yang serupa. Ada banyak bentuk Batu Aceh ini, dan ini memerlukan satu istilah yang khusus, yang senang, yang convenient sebagai rujukan. Masyarakat di Aceh lebih mengenalinya sebagai batu badan, batu badan, atau ada jenis yang dipanggil sebagai batu pling. Hegronye memanggilnya batu meraksa kerana dia menisbahkannya kepada tempat ia banyak ditemukan di sekitar Teluk Aceh. Di Kampung Meraksa nama dia. Namun Batu Aceh ini telah dikenali sejak abad yang ke-17, telah disebutkan dalam adat istiadat pengebumian di Aceh dan disebutkan dalam rekod-rekod yang ditulis oleh pengembara atau duta Eropah. Bustanus Salatin yang ditulis oleh Nuruddin Ar-Raniri pada abad yang ke-17 menerangkan, menyebut mengenai kewujudan Batu Aceh yang dipanggil sebagai Raja Nisan. Raja Nisan ni secara umum bermaksud raja bagi segala jenis nisan. Kata macam bapok nisan lah, kan? Ataupun nisan bagi segala raja-raja. Itu adalah definisi umum Batu Aceh. Kajian awal mengenai Batu Aceh. Antaranya dibuat oleh Hegronye, Melville, Moket dan Deving. Pada mulanya banyak tertumpu di sekitar Lok Semawi atau Pasai di antara tahun 1880 setelah Belanda menjajah Aceh hingga tahun 1919. Kemudian terhenti sehinggalah satu sintesis dibuat oleh Dame pada tahun 1960-an. Jadi kita di antara tahun 1960-an hingga 1980-an setelah kemerdekaan Indonesia, muncul pelbagai kajian yang menjadikan Batu Aceh sebagai sumber pensejarahan peradaban Islam di Indonesia dan juga rantau alam Melayu, dipelopori antaranya oleh Chandra Sasmita, Ali Hashmi dan Hasan Muarif Ambari. Ada ramai tapi kita sebut yang inilah. Kemudian di Malaysia, antara pelopor awal kajian Batu Aceh antaranya adalah Maxwell di Perak, R.O. Winstead di beberapa negeri Malaya, William Linehan di Pahang, Barnes di Pahang, Engku Abdul Hamid di Johor. Dan ini dibuat di antara tahun 1890-an hingga 1930-an. Lebih kuranglah tempoh kajian-kajian awal dibuat oleh dalam zaman kolonial ini. Sikit. Dan Burgess pula mendokumentasi kubur-kubur yang antaranya berbatu Aceh di Patani. Patani ni kita bolehlah kalau kita nak masukkan sebagai sebahagian daripada tanah Melayu. Dan dibuat di antara tahun 1890-an hingga 1980-an. Namun Batu Aceh, kajian Batu Aceh menjadi masyhur hasil penerbitan dan kajian ataupun dokumentasi di antara tahun 70-an hingga 90-an yang dibuat oleh Abdul Halim Nasir almarhum dan juga Profesor Othman Yatim. Kajian serantau diperkembangkan
sekitar 2000-an okay, sehingga baru-baru ini antaranya adalah Claude Guillot, Ludwig Carlus, Lambert, Daniel Perry dan Kamaluddin Abdul Razak. Kemudian ada sarjana-sarjana daripada Indonesia, misalnya Husaini Ibrahim, Supraitno Herwandi, Repelita Wahyu Utomo, Ahmad Nova dan lain-lain. Cuma di Malaysia masalahnya kita kurang pengkaji berkaitan Batu Aceh ni. Sedangkan ia merupakan artifak antara yang paling agung, yang paling penting sumber pensejarahan negara kita. Ini adalah contoh pendokumentasian awal. Okay. Ini dia tak buat dalam bentuk kajian tapi satu dokumentasi berkenaan kewujudan Batu Aceh. Tahun bila? 1849. Rajah Storm at Kota Tinggi dilukis oleh John Turnbull Thompson. Lihat sekelompok Batu Aceh di Kota Tinggi. Maknanya sudah dikenali dan dilukis oleh seorang Eropah. Kemudian pada tahun 1840-an, mungkin pada tahun yang sama oleh Thompson juga, Nesan Bendahara Johor juga di Kota Tinggi. Secara khusus dikatakan di Bukit Pancor. Okay. Asal usul Batu Aceh. Okay. Dari mana Batu Aceh ni mula? Jadi Batu Aceh ni dia bermula diperkirakan sekitar abad yang ke-13, maksudnya 1200-an. Okay, atau abad yang ke-14, 1300-an. Okay, berdasarkan baca epigrafi, tarikh yang ditemukan pada beberapa nisan di sekitar mana? Di Samudra Pasai, iaitu di Sumatera Utara ini. Dan ia dipercayai sebagai kesinambungan atau evolusi bagi tradisi batu bersurat Islam yang juga mempunyai pengaruh pra-Islam seperti yang ditemukan di Brunei tahun 1048, yang di Jawa Timur 1082 dan juga yang di Terengganu 1708 atau 1703. Sebagai negeri yang paling hampir dengan pusat peradaban Islam di Asia Barat, tanah Arab, Afrika Timur, Afrika Utara dan lain-lain, Sumatera Utara menjadi antara cawangan yang mengembangkan kebudayaan Islam ini. Dan ia menggabungkan Samudra Pasai menggabungkan ciri Islam dan ciri tempatan pra-Islam, lalu menghasilkan satu produk yang berperadaban tinggi. Dari Sumatera Utara, Batu Aceh diekspor atau dijadikan hadiah diplomatik kepada negeri tetangga selama beberapa ratus tahun, khasnya di tanah Melayu. Jadi kalau kita pergi ke taburan Batu Aceh, maknanya setelah Sumatera Utara, negeri yang paling banyak Batu Acehnya adalah tanah Melayu. Dan yang tersebar paling banyak adalah di Kedah, di Patani, Kelantan, Terengganu, Pahang dan Melaka, Johor. Ini adalah contoh Batu Aceh terawal di negeri Pasai, Samudra Pasai. Daripada abad yang ke-13, abad yang ke-14. Yang paling tua tu yang belah Raja Ahmad. Dia percaya Raja Ahmad. Dari tengah tu ada macam saudara kembarnya Raja Muhammad. Mangkat pada tahun 1226. Ditulis tarikh di situ. Kemudian yang kanan tu batu bersurat Diminya 7. Di Pasai juga bertarikh tahun 1370-an. Dan berkait dengan Kesultanan Kedah. Ini juga adalah contoh Batu Aceh yang terawal yang muncul di Samudra Pasai, tapi ini lebih lewat sikit. Datang daripada abad yang ke-15 Masihi. 1400-an. Ini semua daripada negeri Pasai. Yang belah kiri sekali Cut Madi, kemudian yang dua di tengah tu rasanya Tengku Sarih. Yang kedua Tengku Sarih, yang ketiga ni Tengku Sarih juga, yang keempat ni di Kota Karang. Kemudian ini muncul dalam bentuk yang seperti kita tengok ni. Jadi yang belah kiri sekali adalah Nisan Malikus Saleh. Kononnya dalam hikayat Suratul Salati adalah Sultan pertama yang dalam Melayu. Tarikh wafat pada Nisan tu 1297. Kemudian yang tengah tu adalah Nisan Sultan Zainal Abidin. Sultan Zainal Abidin kalau tak silap saya. Juga di Pasai. Yang di kanan tu adalah Nisan
apa nama, orang kaya bendahara, bendahara Pasai, orang kaya Raja Kenayan. Okay, kalau kita biasa dengan Suratul Salatin, ada diceritakan bagaimana Raja Kenayan ni dia apa nama melawan apa nama seorang raja daripada tanah Bugis yang menyerang Selat Melaka. Okey. Okey. Jadi Batu Aceh dikenali berdasarkan yang pertama adalah bentuk asas. Bentuk asas. Batu Aceh ni mempunyai bentuknya yang tersendiri, yang unik. Okey. Jadi bentuk asas Batu Aceh diukir atau dibuat mengikut simbolisme gunungan, okay, atau Gunung Meru. Ianya sebagai perlambangan manusia yang mencapai tingkat kemuliaan yang tinggi, tingkat kemuliaan yang abadi. Okay. Kalau dalam konsep Hindu-Buddha ada nirwana, ada samadhi, ada moksa, okay, dan lain-lain. Dan kalau dilihat dari perspektif Islam, okay, ia merupakan perlambangan tingkat seorang itu mencapai martabat insan al-kamil. Integrasi kedua-dua ciri ini, okay, para Islam dan apa nama Islam menunjukkan proses islamisasi kebudayaan para Islam, digabungkan sekali. Okey, kemudian kita dapat tengok daripada bentuk-bentuk Batu Aceh kemudian, okay, berlaku evolusi. Pada asalnya Batu Aceh yang di negeri Samudra Pasai muncul kebanyakannya dalam bentuk papan blok, okay, ataupun bentuk pipih, okay, yang berkonsepkan dua dimensi, dan kemudian ianya bertukar kepada bentuk tiang blok ataupun silinder oktagon. Astakona tu oktagon. Okay, Astakona tu oktagon yang berkonsepkan tiga dimensi. Berlaku evolusi dan peningkatan apa nama kompleksiti penghasilan Batu Aceh pada zaman kemudian. Okey. Kemudian okey. Pada asalnya batu nisan ni sama je. Laki ke perempuan ke, dia datang dalam bentuk pipih, dalam bentuk papan blok. Namun pada zaman Kesultanan Aceh, nisan ini kita boleh lihat dia mula dibezakan antara lelaki yang diberikan dalam bentuk tiang ataupun perempuan yang dibuat dalam bentuk pipih. Okay, dan inilah yang kita amalkan pada hari ini di tanah Melayu. Kalau kita pergi kubur-kubur, kita akan tengok kubur tok lelaki kita akan guna tiang bentuk tiang atau silinder, dan yang perempuan akan guna yang pipih. Okey, ini kalau kita perhatikan Batu Aceh ni, okey, ini adalah bentuk-bentuk. Dia ada pelbagai bentuk, tapi setiap bentuk itu dia mesti mempunyai bahagian badan. Okey, dia mesti ada tunjang, okey. Tiang tunjang dia yang kita cucuk masuk ke dalam tanah. Kemudian dia ada kaki, tapak. Okey. Ni. Kemudian dia ada badan dia. Kemudian dia ada bahu, bahu yang macam kepak ni. Ada yang panggil gewang, ada yang panggil apa nama bukrang, macam-macam. Tapi kalau kita guna istilah Melayu, dia adalah bahu atau kepak kepada apa namanya Batu Aceh ni. Kemudian dia ada kepala, okay, bahagian kepala yang menjoloi tinggi tu. Kemudian dia ada puncak mahkota. Jadi ada banyak jenis lah puncak dia tu. Ada yang bentuk macam teratai, okay, teratai. Kemudian ada yang bentuk macam flat begini. Bonjolan yang flat begini. Okay. Jadi jika kita tengok statistik yang dibuat oleh Daniel Perry dan Kamil Abdul Razak tahun 2004, bentuk yang paling banyak sekali adalah bentuk papan. Okay, bentuk papan, okay, dan juga bentuk astakona, octagon. Ini yang paling banyak. Okay, kemudian setelah bentuk asas, kita akan masuk kepada tipologi dan kronologi Batu Aceh. Batu Aceh dikenali berdasarkan klasifikasi bentuk asas ke dalam beberapa tipologi. Tadi kita ada bentuk asas kan, pipih, bentuk silinder, bentuk oktagon. Kemudian bentuk-bentuk ini akan dikelaskan lagi mengikut tipologi tentu, dikhususkan lagi. Okey, Ambari pada tahun 1984 membahagikan kesemua ini kepada 4 tipologi mengikut apa nama tradisi lokaliti. Okay. Misalnya jenis Aceh, jenis Demak atau Loyo di Jawa, jenis Bugis Makassar, dan jenis lokal, apa nama jenis tempatan. Okay. Osman Yatim mengklasifikasikan kepada 14 tipologi. Okay. Dia buat tipologi sendiri yang dinamakan sebagai Osman Yatim, yang ditandakan daripada huruf A ke huruf N, ada 14. Okay. Kemudian
tahun 2004 Daniel Perry dan Kamarudin Abdul Razak kemas kini yang Osman Yatin punya. Dia tambah lagi 6 jadi 20. Okay, jadi A hingga Q. Dia sebab ada bentuk baru. Ada bentuk baru yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam tipologi sedia ada, maka dibuat tipologi baru menjadi 20. Kemudian Supraitno mengelaskan kepada 24 tipologi. Okay, tapi dia dia kelaskan 24 tipologi itu mengikut 3 bentuk asas. Okay. AP, AS, AB. Apa dia? Aceh tipis, Aceh silinder, Aceh blok. Dia kelaskan mengikut bentuk asas. Tipologi baru diperlukan untuk memakan batu Aceh unik yang dapat dijelaskan oleh jenis sedia ada. Okey, terdapat usaha untuk mengenal pasti tipologi peralihan. Okey, ada tipologi baru daripada zaman klasik kepada zaman yang moden. Tapi ini memerlukan kajian lebih lanjut. Analisa bentuk asas tipologi dapat membantu pemadanan kronologi setiap batu Aceh yang ada ke dalam abad-abad tertentu. Jadi apabila kita mengenali tipologi ini, yang berada di merata tempat di alam Melayu, maka daripada data tersebut kita dapat memahami kronologi ataupun garis waktu. Batu Aceh ni muncul pada abad yang keberapa, pada tahun yang keberapa, secara anggaran. Okey, jadi kronologi bagi batu Aceh ini kalau mengikut tipologi boleh dibahagikan kepada 2 zaman yang utama. 2 zaman yang besar iaitu zaman Kesultanan Samudra Pasai, daripada abad yang ke-13 hingga abad yang ke-15-16 Masihi. Kemudian diteruskan, dikembangkan lagi ke dalam zaman Kesultanan Aceh yang menyerap Samudra Pasai. Ini berlangsung daripada abad yang ke-16 sehingga abad yang ke-18 Masihi. Ini adalah tipologi kronotipologi Osman Yatim. Maknanya kita boleh lihat. Maknanya kalau 1400, jenis ni saja yang ada. Kemudian jenis-jenis yang begini, B, C, D, E, F, G ni 1800. Kemudian bentuk H 1600. Kemudian I hingga N ni 1700, 1800. Dia faham begitu. Jadi dia sebagai satu formula yang menyenangkan semua pihak untuk kenal batu Aceh ni datang secara anggaran daripada abad ke-berapa, kurun ke-berapa. Ini adalah tipologi kemas kini dengan Perak. Ditambah lagi. Maknanya apa yang ditambah? Maknanya kalau A sebelum ni hanya ada satu tapi ada variasi lain, maka dia buat A1, A2. E, dia buat variasi, dia jadi E1, E2. H, H1, H2. Kemudian ada bentuk-bentuk P dan Q. Tambahan 6 Aceh di Malaysia. Kita boleh lihat batu Aceh yang paling banyak muncul di tanah Melayu ataupun di Malaysia ni adalah bentuk A2, bentuk D, bentuk H1, bentuk M dan N. Maknanya bentuk ni nampak ni kan point mask kan. Maknanya A2 yang ni, D, betul ni H1, H2, 2 ni dengan M dan N. Ini paling banyak. Jadi A2 dan D ni daripada zaman Samudra Pasai. Kemudian H1, H2 dengan MN ni daripada zaman Kesultanan Aceh. Ini yang paling banyak muncul tanah Melayu. Jadi batu Aceh kita lihat yang paling banyak muncul di negeri Johor, nampak ni? 219. Ini tahun 2004. Dia ada banyak lagi yang muncul kemudian yang baru dijumpai. Tapi tahun 2004 yang paling banyak adalah di Johor. Di Kedah ada 79 pada tahun tu. Tapi sekarang ni menurut data tidak rasmi dah ada 100 lebih ke 200. Dan negeri-negeri lain lah, di Perlis semua tu ada jumpaan baru. Di Kelantan pun nampak ni. Sini satu sebenarnya, ada lagi. Di Terengganu ni nampak ada 2, sebenarnya ada lagi. Kemudian ini macam formula lah, maknanya bentuk bentuk pipih atau slab.
Tipologi dia apa? A1, A2, B, C, D. Bila datang dari bila? Abad ke-13 hingga 15 Masihi. Zaman apa? Zaman Kesultanan Islam Terpasai. Macam formula lah. Kemudian bentuk asas blok, silinder, oktagon. Okay, apa tipologi dia? Jenis I1, I2 semua ni. Bila? Okay, abad ke-16 sehingga abad yang ke-18, 19. Zaman siapa? Zaman Kesultanan Aceh. Ini formula yang menyenangkan semua. Okey. Bagi aspek ragam hias batu Aceh, kebiasaannya ia mengandungi ukiran kebudayaan Islam, okay, dia menggabungkan ukiran kebudayaan Islam ataupun elemen semula jadi. Ciri utama aspek ini menggunakan corak sulur tumbuhan yang menggambarkan kehidupan abadi, ukiran bawang, kuntuman bunga, okay, atau dalam bahasa Inggeris roset, corak geometri, panel tulisan, ukiran lampu minyak atau dalam bahasa Arab kandil, okay, yang melambangkan pencerahan jiwa. Kemudian ada khat Arab yang khat Arab yang dirupakan menjadi bentuk-bentuk tertentu. Ada yang dibuat dalam bentuk bunga dan macam-macam lagi. Okay. Menurut Perry, sebanyak lebih 400 corak ragam hias dikenal pasti di seluruh Malaysia. Ada banyak, macam-macam jenis. Jadi kita boleh lihat ragam hias ni pada nanti kemudian saya akan tunjuk. Okey, kemudian selain ragam hias, kita dapat temukan juga epigrafi pada batu Aceh ataupun tulisan persuratan. Sebahagian batu Aceh diberikan epigrafi, okay, dalam bahasa Arab atau Melayu Jawi. Dan khat yang digunakan kebiasaannya adalah sulus, nasti atau kufi. Kufi rare. Dan biasanya khat ini muncul, okay, epigrafi ini muncul dalam bentuk Quran, okay, inskripsi Quran, puisi Arab atau Parsi, hadis atau kata hukama atau kata-kata hukama. Epigrafi juga boleh mengandungi nama si mati, okay, menjelaskan martabat dan gelarannya dan tarikh mati, okay, tarikh matinya. Tapi tidak semua batu nisan Aceh memiliki epigrafi tersebut. Jadi jika ini tidak wujud, maka pengkaji kebiasaannya hanya bergantung kepada pemerhatian ke atas tipologi, okay, bentuk-bentuk dia dan pemadanan dengan sumber sejarah, okay, atau persekitaran kawasan yang ditemukan batu Aceh tersebut. Okay, ini digunakan untuk menetapkan tarikh anggaran bagi nisan tersebut. Kebiasaannya epigrafi hanya dihasilkan bagi nisan pemerintah tempatan di Sumatera Utara atau pemerintah luar negeri yang sangat penting. Tak jumpa pada semua batu nisan Aceh. Kebanyakan nisan Aceh fasa yang penghujung cenderung tidak mengandungi epigrafi, dipercayai berkaitan dengan hukum syarak yang diamalkan di sana, di tempat ia dihasilkan. Kerana ada pandangan yang mengatakan batu nisan ni tidak boleh ada tulisan langsung. Jadi ada sarjana yang berpendapat bahawa itu adalah pandangan fiqh yang diamalkan, okay, pada zaman tersebut di Aceh. Okay. Kemudian kita melihat bahan buatan batu Aceh. Batu Aceh dari zaman Samudra Pasai, okay, zaman yang pertama kebiasaannya menggunakan bahan dari batu andesit. Pada zaman Aceh, kebanyakan nisan menggunakan batu pasir. Namun wujud pembuatan khas yang menggunakan teknologi saduran emas. Ada batu Aceh yang disadur dengan emas milik Sultan Iskandar Sani. Dan ada yang dibuat daripada tuangan gangsa. Okay, contohnya nisan Sultan Ali Murayat Shah Aceh. Okay, menjelang abad yang ke-18 dan ke-19 Masihi muncul tipologi peralihan saya sebut tadi yang mirip batu Aceh, okay, batu Aceh yang klasik, yang asli, tapi dia menggunakan kembali bahan granit dan di setengah tempat bahan laterit. Kedua-duanya dipercayai dihasilkan oleh masyarakat Aceh yang berhijrah atau oleh tukang tempat. Aceh. Tiada saiz yang standard dibahagikan kepada saiz besar, sederhana dan saiz rendah.
Nabil putus ke? Putus eh? Terputus eh? Ah, line tuan tak stabil eh? Ya eh? Batu Aceh muncul sebagai dalam jumlah yang besar. Okay? Dalam PDKT ada lebih kurang 5,000, lebih 5,000. Di Malaysia ada lebih kurang 500. Ini tidak termasuk temuan-temuan yang terbaharu atau yang akan datang. Ada banyak lagi yang terseruk di hutan-hutan di mana-mana. Maka inilah yang akan menambah jumlahnya, mungkin mencapai di seluruh rantau ini mungkin 10,000 lebih. Beribu-ribu. Kawasan utama taburan nisan ini adalah di Sumatera Utara, diikuti Semenanjung Tanah Melayu. Ia boleh dijumpai dari Aceh sehinggalah ke Sulawesi, dan dari Ayutthaya di Thailand, di Benua Siam hinggalah ke Pulau Jawa. Di Ayutthaya pun ada. Tapi kita tak akan bincang sama di dalam sesi ini. Ini peta yang saya buatlah pada tahun di antara 2017-2019, maknanya kita kumpulkan batu Aceh yang ada, yang terkumpul oleh kita, maknanya ni ditandakan titik-titik merah ni. Maknanya yang paling banyak adalah di Sumatera Utara, dan juga di Semenanjung Tanah Melayu, yang titik merah tu. Area of study tu kajian sarjana saya lah di Pulau Pinang. Saya kumpulkan batu Aceh, kaji batu Aceh di dalam kawasan Pulau Pinang. Tapi kalau nak tengok di seluruh kepulauan Melayu ni ataupun Asia Tenggara ni, maknanya di Thailand ada, sehingga di Sulu ada, di Sulawesi pun ada beberapa tempat. Di Pulau Lombok, lepas tu sebelah tu Pulau Sembawa tak silap, pun ada juga. Di selatan Myanmar pun ada juga. Malaysia. Hello. Kita boleh lihat je tempat tumpuannya adalah di sekitar apa yang kita kenali sebagai Kesultanan Kedah, Negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang. Kemudian di lembah Sungai Perak. Kemudian di di Selangor ada juga. Di kawasan Linggin di Sembilan, kawasan Rembau, di Melaka. Kemudian kalau di Johor tu di lembah Sungai Muar, di lembah Sungai Batu Pahat dan Sungai Johor. Di Pahang, di sepanjang Sungai Pahang, daripada Kuala Pahang sampai ke Lipih pun ada juga. Kemudian di di Terengganu, di hilirnya ada macam di Bukit Keledang, di Bukit Puteri. Kemudian di Kuala Berang, di Kelantan ada juga. Kita akan tunjuk lagi di mana-mana tu. Nabil, Ini adalah taburan yang dipatani. Kita patah balik peta Indonesia tadi, yang Nusantara tadi, sebab ada soalan sebelum ni. Ada soalan, Pasai itu di mana? Pasai itu di Sumatera Utara, di Aceh hari ni. Nampak ni, nampak Pasai. Lamri, Aceh, Pedir, Pasai. Ini adalah kesultanan antara kesultanan ataupun kerajaan Islam yang paling awal di Kepulauan Melayu lah, di Sumatera Utara. Daripada Pasai ni, maknanya batu Aceh ni dieksport ke seberang Selat Melaka lah, ke Kedah, ke Johor, Pahang, semua tu seperti yang kita tadi. Jelas tak? Okey. Pasai ni kemudian dia pada abad yang ke-16 dia akan diserap oleh Kesultanan Aceh. Dia macam dekat-dekat je. Aceh tu datang takluk Pasai pada abad yang ke-16. Kemudian Aceh meneruskan tradisi batu Pasai ni dan teruskan ekspor batu Aceh ni ke negeri Melayu. Ini adalah dipatani. Ini kajian oleh Pere. Pere meneruskan kajian yang dibuat oleh Buges tahun 1988 kalau silap. Maknanya ada di Ban Parik, Kampung Parik. Ini adalah tempat ibu kota Kesultanan Patani. Dan tengoklah di
di Kampung Semela ada, di Kampung Datuk ada. Okay. Taburan Batu Aceh, maknanya yang paling banyak Johor. Johor pada tahun 2004 200 lebih. Kedah ada 39. Sekarang ada 1 lebih. Pahang tengok. Ada banyak ni. Perak, Melaka, berapa. Perlis ada penambahan. Kajian yang dibuat oleh Museum Kayang. Negeri Sembilan pun ada lagi. Bukan 3 saja, ada banyak lagi. Pulau Pinang, ni 2 kan tahun 2004. Tapi kajian sarjana yang saya buat, kita dah temukan di antara 19 hingga ke 23 Batu Aceh. Dan mungkin ada banyak lagi. Sebab kawasan itu sebahagian daripada Kesultanan Kedah yang menerima pengaruh Yayasan Batu Aceh dan juga dekat dengan Aceh, seberang Selat Melaka saja. Okay. Dan di Kelantan dan Jadi Terengganu Batu tu, Aceh ni, tadi kita tengok Kelantan dan Terengganu tu kurang dari segi bilangan komposisi Batu Aceh ni. Ada tak yang mempengaruhi kenapa tak banyak? Apa faktor dia? faktor dia yang pertama kerana Kelantan dan Terengganu ni, dia antaranya dia mengamalkan tradisi batu nisan yang datang daripada Patani atau tradisi Pantai Timur. Jadi dia orang tak berapa guna sangat Batu Aceh ni. Tapi kalau kita nak guna kalau kita nak kata tradisi Batu Aceh ni berkembang juga di sana, mungkin ada yang masih tidak ditemukan lagi. Masih banyak lagi Batu Aceh yang baru-baru ni orang jumpa, baru dijumpai, dan ada banyak lagi yang belum dijumpai. Maknanya kalau kita nak kata negeri Pantai Timur ni kurang menggunakan tradisi Batu Aceh ni, masih belum, kita tak dapat membuat satu kesimpulan yang muktamad. Jadi peranan Batu Aceh yang paling utama adalah sebagai membuktikan kewujudan kerajaan, pemerintah dan penempatan. Okey, maknanya di seluruh Malaysia ni, dari Johor sampai ke Kelantan dan juga kita ada bukti di Sarawak, okey, dan juga negeri-negeri lain di Semenanjung Tanah Melayu ni, maknanya dia membuktikan kewujudan kerajaan, pemerintah tempatan dan penempatan, okey, ataupun masyarakat di sini.